Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid dan cikgu kasihi sekalian. Baiklah, hari ini kita akan belajar topik baru bab 1 dalam tingkatan 5. Sebelum itu, cikgu perkenalkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM Ekonomi tingkatan 5, di mana kurikulum standard sekolah menengah ini kita akan menggunakan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP. Ini adalah muka depan ya, dan bentuk DSKP ataupun dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bagi mata pelajaran ekonomi tingkatan 5. Baiklah, cikgu perkenalkan, ini adalah buku teks ekonomi tingkatan 5. Okay, inilah gambaran muka hadapan buku teks anda. Okay, seterusnya cikgu perkenalkan tajuk-tajuk yang ada di dalam tingkatan 5, iaitu terdiri daripada 2 tajuk utama. Yang pertama 5.0, jika kita lihat di sini 5.0 adalah kesinambungan daripada 4 tajuk dari tingkatan 4. Okey, jadi kita mula dengan 5.0 di tingkatan 5 dengan tajuk ekonomi dan kerajaan. Okey, di bawah tajuk ini terdapat 3 subtajuk, iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi, penunjuk ekonomi dan alat dasar ekonomi. Okey, seterusnya tajuk yang terakhir dalam tingkatan 5 iaitu tajuk 6.0 Malaysia dan ekonomi global. Okey, di bawah tajuk ini terdiri daripada 4 subtajuk, iaitu globalisasi, perdagangan antarabangsa, imbangan pembayaran dan kadar pertukaran asing. Okey, sepanjang tahun ini kita akan belajar 2 bab ini dengan peruntukan jam sebanyak 96 jam setahun. Ya, baiklah. Okey, ini cikgu perkenalkan format pentaksiran ekonomi SPM ya, kod 3767, terdiri daripada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 terdiri daripada soalan berbentuk aneka pilihan sebanyak 40 soalan. Okey, dan tempoh masa menjawab 1 jam 15 minit. Kemahiran yang diuji adalah kemahiran mengingat dan memahami. Okey, seterusnya ada satu lagi kemahiran, iaitu mengaplikasi. Bagi kertas 2 pula, okey, bentuk soalan adalah terdiri daripada respon terbuka dan respon terhad. Okey, di mana dalam kertas 2 terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 3 soalan yang wajib dijawab semua, manakala di bahagian B anda dikehendaki memilih 2 daripada 4 soalan yang dikemukakan. Okey, kemahiran yang diuji adalah kemahiran mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga ada sedikit kemahiran kuantitatif. Maksudnya ada sedikit pengiraan di dalam kertas 2. Okey, dan keseluruhannya bagi kertas 1 dan kertas 2, okey, aras kesukaran terdiri daripada rendah, sederhana dan tinggi, iaitu 5:3:2. Okey, maknanya dekat sini aras kesukaran rendah lebih dominan lah. Okey. Okey, mari kita mulakan bab 5. Okey, ataupun tajuk 5. Kiranya tajuk 1 dalam tingkatan 5, iaitu ekonomi dan kerajaan. Okey, di bawah tajuk ini, okey, cikgu hanya ingin mengajar anda semua, okey, 5.1.
Okey, 5.1 maksudnya di bawah subtajuk ekonomi dan kerajaan, kita ada peranan kerajaan dalam ekonomi, iaitu ada satu objektif yang kita ingin capai pada hari ini, iaitu menjelaskan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Maksudnya selepas anda pelajari pelajaran hari ini, anda mesti dapat menjelaskan peranan kerajaan sebagai, yang pertama sebagai pengeluar dan yang kedua sebagai majikan. Ya. Okey, kerajaan. Okey, apa itu kerajaan? Siapa kerajaan ni? Okey. Kerajaan merupakan satu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Ada satu sahaja matlamat kerajaan. Okey, iaitu untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Itulah tujuan adanya kerajaan dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi, sama ada sistem ekonomi campuran, yang anda telah belajar di tingkatan 4 ataupun sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, dalam ekonomi ni kita ada 3 unit ekonomi saja. Kita dah tahu, kita dah belajar isi rumah, kita dah belajar firma, dan hari ini kita nak belajar peranan kerajaan. Okey, kerajaan adalah salah satu unit ekonomi. Okey, selain daripada isi rumah dan juga firma. Dan kerajaan juga menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Okey, itulah kerajaan. Okey, sebelum kita mulakan, mari kita lihat beberapa keratan akhbar. Okey, kalau kita tengok sini, tumpu kebajikan warga emas. Okey, tengok dekat anak panah merah ni, kerajaan sedia peruntukan pusat jagaan warga emas seluruh negara. Okey, nampak di sini peranan kerajaan. Okey, sebab matlamatnya tadi nak menjaga kebajikan masyarakat dan nak maksimumkan kebajikan masyarakat. Jadi kerajaan telah menyediakan satu peruntukan sejumlah wang, okey, untuk menyediakan pusat jagaan warga emas di seluruh negara. Okey, kita tengok dekat sini, kerajaan gigih bantu kurang kos sara hidup, titah seri paduka. Okey, jadi kita nampak dekat sini kerajaan matlamat tadi nak memaksimumkan kebajikan rakyat. Ya, kerajaan sedaya upaya untuk membantu rakyatnya mengurangkan kos sara hidup. Okey, ini adalah keratan akhbar yang lepas. Okey, seterusnya, naik taraf perpustakaan awam. Okey, pertingkat kemudahan untuk keselesaan pengunjung. Pengunjung ni ialah orang awam, kita semua. Okey, jadi kenapa kerajaan nak menaik taraf perpustakaan awam tadi? Kita balik kepada matlamat kerajaan. Okey, matlamat kerajaan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat, kebajikan rakyat. Okey, kitalah rakyat. Okey, kerajaan nak mempertingkatkan kemudahan untuk keselesaan pengunjung, iaitu rakyat tadi. Okey, nampak tak? Okey, dekat sini peranan kerajaan. Ya. Okey. Balik kepada apa yang kita nak capai tadi, menjelaskan, anda mesti dapat menjelaskan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan juga sebagai majikan. Kerajaan adalah sebagai pengeluar. Pengeluar. Okey, kita tengok dulu yang ini sebagai pengeluar. Pengeluar apa? Okey. Pengeluar barang awam dan juga barang sosial. Ini peranan kerajaan. Okey, kerajaan mesti bertindak sebagai pengeluar, iaitu barang awam dan juga barang sosial. Okey, barang awam ialah barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain daripada menggunakannya. Okey, maksudnya dekat sini barang awam, okey, adalah barang yang boleh digunakan oleh semua rakyat, isi rumah. Okey, seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain. Maksudnya bila kita guna, kita tak mengurangkan, kita tak menyekat orang lain daripada menggunakan barang tersebut. Itu maksud barang awam.
Okey, manakala barang sosial ialah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat dalam negara tersebut. Okey, itu barang sosial. Okey, yang mana barang tadi dapat memberikan satu manfaat, memberi kesan yang besar kepada keseluruhan masyarakat. Okey, tanpa mengira masyarakat tadi miskin ke, kaya ke, okey, semua dapat menikmati barang sosial tadi. Okey. Kita lihat barang awam. Okey, setiap anggota masyarakat boleh menggunakan barang awam tanpa dikenakan bayaran. Okey. Kerajaan yang menyediakan tadi, kerajaan yang bertindak sebagai pengeluar barang awam. Okey, jadi semua anggota masyarakat, semua rakyat boleh menggunakan barang awam tanpa dikenakan charge ataupun bayaran, atau dengan sedikit bayaran yang minimum. Okey, dengan sedikit bayaran yang minimum. Okey, kita tengok contoh. Apa contoh barang awam? Okey, contohnya hospital. Okey, kalau kita pergi hospital kerajaan, okey, kita cuma kena bayar. Kalau kita buat pendaftaran di kaunter pendaftaran di hospital kerajaan, rakyat atau masyarakat hanya perlu bayar RM1 saja kan? Maksudnya itu macam bayaran yang paling minimum yang dikenakan oleh kerajaan. Okey, itu maksud bayaran yang minimum. Maksudnya kalau ada bayaran pun sedikit, tidak menjejaskan ataupun membebankan rakyat. Okey, kena lihat ya. Namun penawaran bagi barang awam adalah terhad. Maksudnya barang awam ni tak banyak, terhad. Okey, penawarannya terhad dan masyarakat dikehendaki berkongsi penggunaannya. Okey, maksudnya barang awam tadi dia tidak khusus untuk buat kepada siapa-siapa, sebab dia untuk semua. Jadi masyarakat di sesuatu tempat itu dikehendaki berkongsi apabila hendak menggunakan barang awam tersebut. Contoh jalan raya. Okey. Jalan raya kita tak ada jalan sendiri, persendirian kan. Kita berkongsi sama-sama menggunakan jalan raya. Okey, kemudian padang awam, kita sama-sama menggunakan padang awam, pusat renang awam. Okey. Sekolah, ya, sekolah kerajaan lah. Okey. Seterusnya barang sosial. Barang sosial macam kita lihat tadi, cikgu dah terangkan, adalah satu yang memberi manfaat terbesar kepada masyarakat. Okey, di mana barang sosial ini merupakan projek pembangunan yang memerlukan perbelanjaan yang besar. Kos nak menyediakan barang sosial ni besar. Okey. So, kos yang besar untuk mengeluarkan barang tersebut. Okey, dan biasanya memberi manfaat kepada keseluruhan masyarakat dalam negara tersebut. Contoh, air terawat. Kan? Air yang disediakan oleh kerajaan yang datang dekat rumah kita tu adalah air yang terawat, yang telah dirawat, yang telah dinyah kumannya. Okey, di mana semua orang dapat menikmati air tadi. Okey, kemudian perkhidmatan pendidikan. Okey, perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Okey, mungkin kerajaan menggunakan ubat-ubatan yang berkualiti, mesin, peralatan yang canggih di hospital-hospital. Okey, semua ini memerlukan perbelanjaan yang besar, okey, untuk menyediakannya. Okey, di sini cikgu kemukakan soalan dan cikgu minta untuk semua murid menjawab soalan yang dikemukakan. Okey, soalan yang pertama. Berikan maksud unit ekonomi kerajaan. Seperti yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, cuba jawab soalan ini. Berikan maksud unit ekonomi kerajaan. Okey, cikgu harap anda boleh dapat menjawab soalan ini. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri barang awam. Okey, ciri-ciri barang awam. Okey, penawarannya terhad. Macam cikgu cakap tadi. Okey, pengeluaran barang awam ni kita tak boleh nak keluarkan banyak-banyak sebab kerajaan pun ada limit dia. Okey, peruntukannya terhad. Kos tadi. Jadi kerajaan kena pandai menilai. Okey, nak keluarkan barang awam tadi berapa banyak. Okey, berapa banyak nak keluarkan dengan sesuai dengan kos yang kerajaan ada, peruntukan yang kerajaan ada. Okey, jadi penawaran tadi menjadi terhad. Okey, wujud kos lepas. Okey,
seperti yang anda telah pelajari dalam tingkatan 4 kos lepas. Okey, apabila kerajaan ada beberapa projek pembangunan untuk dibangunkan, okey, tetapi kerajaan mengalami masalah ekonomi, iaitu masalah kekurangan. Okey, kekurangan apa? Hasil cukai. Jadi, apabila kerajaan mengalami kekurangan hasil cukai, kerajaan perlu membuat pilihan. Okey, pilihan yang bagaimana? Pilihan yang paling projek yang paling memaksimumkan kebajikan rakyat. Okey, nak bina hospital, pilihan pertama. Nak yang kedua, nak bina jambatan contohnya. Okey, yang manakah yang paling memberi impak ataupun yang memaksimumkan kebajikan rakyat? Pilihan itulah yang akan dipilih. Okey, jadi apabila pilihan dibuat, maka wujud kos lepas. Okey, kos lepas tu maksudnya pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan oleh kerajaan akibat memilih pilihan yang pertama tadi. Okey, so wujud kos lepas semasa mengeluarkan barang awam lah. Okey, next, tujuannya untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Ini memang matlamat menyediakan barang awam untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, next, barang awam juga boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain. Okey, maksudnya semua orang boleh guna. Kita tak boleh sekat orang lain supaya tidak menggunakan barang tersebut. Itu maksudnya, tanpa mengurangkan faedah individu lain. Okey, next, dikenakan bayaran minimum ataupun tiada bayaran langsung. Okey, contohnya hospital kerajaan, sekolah, ya. Okey, seterusnya barang sosial. Ciri-ciri barang sosial, okey, sama seperti barang awam, penawarannya terhad, wujud kos lepas. Okey, tujuan menyediakan barang sosial sama, iaitu memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, dan barang sosial juga digunakan oleh semua lapisan masyarakat serta yang memberi manfaat besar kepada masyarakat. Maksudnya kesan dia sangat besar. Kerajaan mengeluarkan barang sosial ini impaknya besar kepada keseluruhan rakyat. Contoh, perkhidmatan kesihatan yang terbaik bertaraf dunia. Okey, so manfaat apa yang terbesar yang kerajaan yang rakyat negara tersebut dapat? Dapat kesihatan yang terbaik. Okey, bila dapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik, rakyat hidup sihat. Okey, bila sihat, negara lebih sejahtera. Okey, itu maksudnya manfaat terbesar, okey, kepada keseluruhan masyarakat tadi. Okey, next, digunakan tidak dikenakan sebarang bayaran. Tiada bayaran langsung dikenakan. Okey, kita kerajaan, contoh kerajaan menyediakan sekolah, kan, sistem pendidikan sekolah. Okey, tiada dikenakan sebarang bayaran pun untuk membayar khidmat guru. Tu maksud dia. Okey, pergi hospital kerajaan, kita tak membayar khidmat kepakaran doktor tadi. Kita tak bayar. Okey, kita bayar bayaran minimum tu mungkin charge pentadbiran. Okey, kita tak bayar perkhidmatan tersebut. Contoh, loji air pembersih. Okey, kemudian perkhidmatan elektrik kita gunakan. Okey, jadi memberi manfaat terbesar. Okey, soalan yang seterusnya, okey, bandingkan barang awam dan barang sosial. Okey, kita dah belajar tadi. Okey, pengeluaran barang awam dan barang sosial memerlukan kos modal yang tinggi. Okey, biasanya memang perlukan modal yang tinggi dan hanya mampu dibiayai oleh kerajaan sahaja. Maksudnya tak ada firma kalau projek yang besar ni, firma jarang ataupun sukar ada kemampuan untuk mengeluarkan barang tersebut. Jadi untuk sesetengah barang, okey, kerajaan yang mengeluarkan barang tersebut.
Okey. Kos modal yang tinggi menjadi halangan bagi firma swasta memasuki industri tersebut. Macam cikgu cakap tadi, kosnya terlalu mahal. Jadi firma mengalami kekangan, untuk memasuki industri. Maksudnya untuk mengeluarkan barang tersebut lah. Okey, oleh itu kerajaan akan bertindak sebagai pengeluar tunggal. Okey, di mana kerajaan boleh mengawal harga barang dan perkhidmatan. Kalau firma yang bertindak sebagai pengeluar, kerajaan sukar untuk mengawal harga barang dan perkhidmatan. Okey, tetapi apabila kerajaan bertindak sendiri sebagai pengeluar tunggal, okey, kerajaan boleh mengawal harga barang dan perkhidmatan tersebut. Okey. Jadi, apabila kerajaan bertindak sebagai pengeluar tunggal, maksudnya kerajaan the only one sebagai pengeluar, tak ada persaingan daripada mana-mana firma. Okey. Jadi kita namakan ia sebagai monopoli semula jadi. Monopoli maksudnya dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan, dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Okey. Okey, kita tengok maksud monopoli, iaitu pasar monopoli dari bahasa Yunani, maksudnya monos, satu, polin, okey, menjual. Okey, adalah satu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Maksud tak ada penjual lain, satu saja penjual yang menguasai pasar tersebut. Okey, penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual je, atau sering disebut sebagai monopolis. Itu maksud monopoli. Okey, kerajaan sebagai pengeluar tunggal. Okey, jadi kerajaan yang menguasai pasaran tadi dan kerajaan yang mengawal harga barang dan perkhidmatan tersebut. Okey, contoh. Okey, tenaga nasional. Okey, tenaga nasional adalah monopoli kerajaan. Okey, kalau kita tengok dekat Malaysia ni, ada tak pesaing kepada tenaga nasional? Tak ada kan? Okey, tenaga nasional adalah pengeluar tunggal yang membekalkan sumber elektrik kepada seluruh rakyat di Malaysia, kan? Okey, seterusnya KTM. Okey, kereta api tanah Melayu. Okey, untuk perjalanan jarak jauh, kita tak ada, KTM ni tak ada pesaing pun. Okey, sebab KTM adalah pengeluar tunggal. KTM tu adalah agensi kerajaan, okey, yang menyediakan perkhidmatan rail kepada seluruh rakyat, okey, dengan perjalanan yang jarak jauh. Okey, yang MRT, LRT tu semua dalam bandar. Okey, kita tak boleh anggap itu sebagai pesaing KTM. Ya. Okey. TM. Okey, talian tetap. Telekomunikasi. Okey, pada satu ketika dahulu TM adalah pengeluar tunggal. Okey, sekarang TM telah diswastakan sepenuhnya kepada pihak swasta. Okey, ini adalah contoh-contoh monopoli semula jadi kerajaan. Ya. Okey, ciri-ciri monopoli semula jadi, kita lihat hanya satu firma sahaja yang wujud dalam pasaran yang mengeluarkan barang tadi. Tak ada persaingan. Okey. Macam tenaga nasional, dia membekalkan elektrik kepada seluruh rakyat di Malaysia. Tak ada syarikat lain, firma lain yang membekalkan elektrik selain daripada tenaga nasional tadi. Okey, next, pengeluarannya tiada pengganti. Maksudnya barang yang dikeluarkan tadi tak ada pengganti. Kalau tak ada sumber elektrik daripada TNB, kita tak ada pilihan lain untuk menggantikan bekalan sumber elektrik tadi. Kita tak ada pilihan daripada firma lain. Itu maksudnya pengeluarannya tiada pengganti. Okey, next, kerajaan akan menentukan harga pasaran. Okey, yang ini yang untung kepada rakyat. Okey, di mana kerajaan sendiri yang mengawal harga pasaran. Okey, kalau kita lihat motif kerajaan tadi ialah apa? Nak memaksimalkan kebajikan rakyat. Kerajaan perlu menjaga kebajikan rakyat dia. Takkanlah kerajaan nak letakkan harga yang terlalu tinggi di pasaran. Okey, mestilah sebelum menentukan harga perlu diperincikan. Okey, setiap kesan baik, kesan tak baik tadi, barulah harga tadi ditentukan oleh kerajaan. Okey, setelah menimbang semua, okey, semua keadaan dalam negara. Okey, barulah keputusan dibuat oleh
kerajaan. Okey, seterusnya tiada kebebasan keluar masuk industri. Maksudnya ada halangan dari segi undang-undang. Tak boleh nak keluar masuk industri macam TNB. Dah masuk dalam industri, tak boleh senang untuk keluar, meninggalkan industri tersebut. Okey, mungkin atas sebab faktor pengeluaran, halangan kos operasi yang tinggi. Okey, jadi tiada kebebasan untuk keluar masuk industri. Okey, berbanding dengan firma-firma yang lain, okey, boleh pada bila-bila masa nak masuk industri, kemudian nak keluar balik industri. Okey, kita ambil contoh sini. Okey, projek MRT hampir 30% siap. Okey, ini projek transit aliran massa MRT. Ini adalah satu projek di bawah kerajaan. Okey, kerajaan pusat. Okey, pembinaan MRT. Okey, bagi laluan Sungai Buloh, Serdang Putrajaya. Yang ini yang terkini ya. Okey, ini akan memanfaatkan kepada keseluruhan masyarakat di Lembah Kelang. Okey, di sekitar Lembah Kelang. Okey, ini yang dikatakan sebagai barang sosial. Okey, iaitu sistem pengangkutan bertaraf dunia. Okey, itu barang sosial tadi, menyediakan satu sistem pengangkutan bertaraf antarabangsa, bertaraf global. Okey, dan ia memberi manfaat yang terbesar kepada keseluruhan masyarakat. Okey, terutamanya masyarakat di ibu kota. Okey. Okey, kalau kita lihat sini, Empangan Bakun. Ini ke antara Kerajaan Akbar ya. Yang atas ni. Okey, Sarawak ambil alih Empangan Bakun. Okey, yang menelan kos 2.5 bilion. Okey, tak ada mana-mana firma pun yang mampu untuk mengeluarkan projek yang terlalu besar ini, melainkan hanya kerajaan sahaja yang bertindak sebagai monopoli semula jadi, sebagai pengeluar tunggal. Okey, rakyat bakal nikmati tarif elektrik lebih rendah bagi tempoh jangka yang panjang. Okey, soalan yang ketiga, jelaskan kesan dengan wujudnya kuasa monopoli. Apa kesan? Mungkin awak boleh bagi kesan ke atas isi rumah, atas masyarakat, mungkin juga ke atas firma dan juga kesan kepada negara. Okey, sekiranya kuasa monopoli wujud. Okey, kuasa monopoli wujud maksudnya hanya ada satu pengeluar saja. Okey, ini soalan hebat ya. Cikgu nak tengok macam mana anda mengeluarkan idea untuk menjawab soalan ini ya. Okey, seterusnya. Tadi sebagai pengeluar, kerajaan berperanan sebagai pengeluar. Sekarang kita pergi kepada kerajaan sebagai majikan. Okey. Selain daripada bertindak sebagai pengeluar, kerajaan juga bertindak sebagai majikan. Okey, maksudnya di sini, kerajaan akan menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor ya, sektor awam. Okey, sektor di situ ya, sektor awam. Okey. Di mana pekerja-pekerja kepada kerajaan adalah mereka yang bekerja di sektor awam. Siapa? Contohnya tentera, polis, guru. Mereka ini adalah antara pekerja yang bekerja di sektor awam. Apabila kerajaan bertindak sebagai majikan, maka wujudlah peluang pekerjaan di sektor awam. Kalau kita lihat di sini, tentera menjaga sempadan negara daripada diserang musuh. Polis menjaga keamanan dan keharmonian negara, dan guru memberi khidmat pendidikan. Jadi mereka ini adalah mereka yang bekerja di sektor awam, dan majikan mereka ialah kerajaan. Sebab berbalik kepada matlamat kerajaan tadi, iaitu untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Jadi kerajaan untuk memastikan kebajikan rakyat terpelihara, maka kerajaan kena wujudkan peluang-peluang pekerjaan ini untuk menyediakan, memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat, keseluruhan rakyat dalam negara tersebut.
Apa faedahnya apabila peranan kerajaan sebagai majikan? Okey, yang pertama dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Okey, siapa yang berminat untuk bekerja, berkhidmat dalam sektor awam, okey, boleh merebut peluang pekerjaan yang disediakan oleh kerajaan. Okey. Kemudian apabila masyarakat bekerja, okey, bila bekerja, tentulah masyarakat tadi atau isi rumah tadi dapat menjana pendapatan. Okey, ada pendapatan. Okey, bila ada pendapatan, kesannya kuasa beli masyarakat akan meningkat. Okey, bila kita ada duit, kita ada kuasa beli. Kan? Sebab bila kita ada duit, kita ada kemampuan untuk membeli. Itu maksudnya kuasa beli. Kemudian bila ada kuasa beli, permintaan barang dan perkhidmatan akan bertambah di pasaran. Okey, kita yang akan membeli tadi. So, kita yang akan membuat permintaan barang dan perkhidmatan sebab kita adalah isi rumah. Okey? Dan apabila kita dapat barang tersebut, kita dapat memiliki barang tersebut, kita dapat meningkatkan taraf hidup. Okey, daripada tak ada handphone, sekarang kita dah memiliki handphone. So, taraf hidup kita semakin baik. Sebab apa baik? Sebab kita boleh gunakan handphone tadi untuk berkomunikasi, kan? Dan macam-macam lagi penggunaan handphone tadi. Okey, jadi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, rakyat. Okey, apabila taraf hidup rakyat meningkat, okey, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Okey, meningkatlah. Okey, dan seterusnya pendapatan negara bertambah. Sebab apa bertambah? Rakyat berbelanja. Okey, kemudian firma akan menjana keuntungan. Okey, kemudian bila untung, firma kena bayar cukai. Isi rumah tadi pun ada pendapatan, kena bayar cukai pendapatan. Okey, jadi pendapatan ini akan menambah kepada pendapatan negara. Sebab apa? Isi rumah dan firma membayar cukai kepada kerajaan. Okey, dan akhirnya apabila negara tu kerajaan lah. Apabila kerajaan ada pendapatan, maka kerajaan boleh menggunakan peruntukan tadi, pendapatannya tadi untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Dia balik semula kepada rakyat. Bina sekolah, bina hospital, okey, bina padang awam, bina pusat renang awam dan banyak lagi barang awam dan barang sosial yang boleh dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, inilah faedah apabila kerajaan berperanan sebagai majikan. Okey, jangan ingat firma sahaja sebagai majikan, kerajaan juga sebagai majikan. Ya. Okey, ini antara faedah sampingan kaki tangan awam. Maksudnya mereka yang bekerja di dalam sektor awam. Inilah faedah sampingan yang dinikmati oleh mereka. Antaranya allowance perumahan. Okey, allowance cuti tahunan ikut kelayakan. Okey, ini bagi yang layak. Kemudian ada pencen selepas bersara. Okey, pencen iaitu satu bentuk pendapatan bayaran pindahan yang diterima oleh pesara-pesara kerajaan. Okey. Kemudian ada kemudahan cuti bersalin. Okey, dalam sektor kerajaan, ibu-ibu yang bersalin boleh menikmati cuti bersalin sehingga 90 hari. Okey, maksudnya 3 bulan. Okey, kemudian kemudahan pinjaman perumahan dan kenderaan. Okey, sektor awam juga, kaki tangan awam juga ada kemudahan membuat pinjaman. Okey, untuk beli rumah, beli kenderaan dan sebagainya. Okey, sekarang ada macam-macam lagi, beli komputer, beli gadget. Okey, smartphone contohnya. Okey. Kemudian imbuhan khidmat awam. Okey, ini adalah faedah sampingan yang dinikmati oleh kaki tangan awam. Okey, soalan seterusnya, jelaskan kesan apabila kerajaan berperanan sebagai majikan. Kita dah tengok tadi, cikgu dah terangkan tadi. Cikgu nak tengok macam mana anda jawab soalan ini, teruskan memahami dan cuba ulang kaji balik apa yang telah cikgu sampaikan. Okey, itu saja untuk topik hari ini.
Dan cikgu harap anda menjawab 4 soalan yang dikemukakan dalam topik kerajaan berperanan sebagai pengeluar dan majikan. Dan cikgu harap anda dapat menguasai objektif pembelajaran hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.